Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam kalender jenayah untuk edisi 17 Oktober 2015. Kita mulakan dengan laporan membabitkan kes colik seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun di Kajang Jumaat lalu. Terbaru 3 individu didakwa di Mahkamah Magistrat Kajang atas pertuduhan menculik kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun bagi mendapatkan tebusan wang bernilai RM300,000. Bagaimanapun, tiada pengakuan diambil ketiga-tiga suspek ketika pertuduhan dibacakan. Sementara itu, pemandu teksi yang menghantar kanak-kanak itu pulang dibebaskan dengan bon polis. Beliau dibebaskan selepas pihak berkuasa berpuas hati dengan keterangan yang diberikan dan tidak ada kaitan dengan suspek serta kejadian itu. Beliau juga kini memaklumkan mempunyai hubungan yang baik dengan ahli keluarga kanak-kanak itu dan tidak mempunyai sebarang masalah. Bagaimanapun, beliau berharap kepada masyarakat di luar tidak memandang negatif berhubung penahanannya, sebaliknya menganggap ia inisiatif terbaik bagi membantu siasatan pihak berkuasa. Kanak-kanak berusia 5 tahun yang diculik 2 lelaki sudah ditemui dan dihantar pulang oleh seorang pemandu teksi. Insiden 5.25 petang itu, kanak-kanak berkenaan ditemui di tepi jalan sebelum dia dibawa pulang ke rumahnya di Taman Cahaya Suria Sungai Chua, Kajang, Selangor. Difahamkan pemandu teksi berkenaan mengecam wajah mangsa selepas melihat gambarnya menjadi viral di laman sosial. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Willie Richard mengesahkan penemuan kanak-kanak itu. Mangsa ditemui dalam keadaan selamat dan dibawa ke Hospital Kajang untuk pemeriksaan doktor. Dalam kejadian 9 pagi, kanak-kanak itu dihantar ibunya ke sebuah tadika sebelum didatangi 2 lelaki yang berpura-pura bertanyakan lokasi ke pasar. Suspek kemudian melarikan kanak-kanak berkenaan menaiki sebuah kereta Proton Saga berwarna hitam. Pemandu teksi yang ditahan reman selama 7 hari dalam kejadian 9 Oktober lalu adalah bukan suspek utama kes penculikan kanak-kanak berusia 5 tahun. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Willie Richard berkata, pemandu teksi yang berusia 40-an itu direman untuk membantu siasatan polis. Sebelum ini, kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun diculik di Sungai Chua sebelum dijumpai di tepi jalan pada hari kejadian. Mengaku mendapatkan dadah daripada seorang rakannya. Dia juga mengambil bahan terlarang itu hanya sekadar suka-suka selain terpengaruh dengan rakan sebaya. Itu alasan diberikan seorang kanak-kanak berusia 11 tahun yang ditahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK bersama 5 lagi rakannya yang juga calon ujian bertulis pentaksiran tingkatan 3 PT3. Dalam serbuan di flat Lembah Jaya, Ampang, Selangor itu, 15 ditahan, masing-masing berusia 11 hingga 18 tahun. Kau habis 3, siapa bagi kat kau? Kau beli dengan siapa? Siapa bagi? Tahunya ni, siapa punya ni? Bukan yang ujung, yang nombor 2 ni. Siapa bagi? Ha? Kau boleh jelas? Kawan kau yang mana? Tinggal kat mana? Minggu lepas. Kau main sini. Kanak-kanak berusia 11 tahun antara yang ditahan dalam serbuan yang dijalankan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Ampang
di Flat Lembah Jaya Ampang, Selangor. Dia ditahan selepas pemeriksaan ujian air kencing mendapati positif dadah. Turut ditahan lebih 20 remaja juga positif dadah jenis ganja. Kesemua yang ditahan dibawa ke pejabat AADK Ampang. Kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. ...89 warga asing yang mempunyai pelbagai kesalahan, antaranya tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah, ditahan Jabatan Imigresen menerusi serbuan yang dilakukan di Taman Jinjang di Ibu Negara. Serbuan jam 12 malam itu selama 4 jam menahan 52 lelaki dan 26 wanita yang terdiri daripada warga Indonesia, Filipina dan Bangladesh. Serbuan membabitkan 179 anggota dari Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor. Ketika serbuan, seorang wanita terjun dari tingkat 1 blok untuk melarikan diri. Bagaimanapun gagal selepas dicekup pihak berkuasa. Sementara itu, Ketua Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Yusof Han Muhammad Hassan berkata, serbuan dijalankan hasil risikan yang dilakukan pihaknya selama sebulan. Turut dirampas pasport palsu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pemalsuan pasport. Kesemua yang ditahan dibawa ke Depoh Tahanan Imigresen Bukit Jalil untuk siasatan lanjut. Akibat menegur sekumpulan lelaki yang mabuk, seorang remaja cedera parah apabila ditetak di kepala, tangan dan kaki. Menurut saksi kejadian, mangsa cuba menegur suspek yang membuat bising di kawasan itu. Bagaimanapun, selepas bertengkar, salah seorang daripada 5 suspek bertindak memukul mangsa sebelum menetak dengan menggunakan parang. Mangsa yang cedera parah dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Percubaan kali pertama bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menggunakan motosikal ketika operasi maknyah di sekitar Ibu Negara lewat malam membuahkan hasil selepas berjaya menahan 14 orang yang dikesan menjalankan kegiatan tidak bermoral. Dalam operasi selama 5 jam itu, ternyata tugas anggota penguatkuasa menggunakan motosikal untuk memantau pergerakan maknyah di lorong Haji Taib, Jalan Ipoh dan Pasar Pudu menjadi lebih mudah kerana mereka tidak dapat melarikan diri seperti siri operasi sebelumnya. Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Penguatkuasaan Jawi, Wan Jaafar Wan Ahmad berkata, sebanyak 6 motosikal yang baru diterima pihaknya digunakan untuk membantu operasi besar-besaran memburu maknyah di sekitar Ibu Negara dalam usaha membantras kegiatan terbaru. Operasi yang turut disertai 50 anggota penguatkuasa itu berjaya menahan 14 maknyah dan ada antaranya sudah ditahan 4 kali sebelum ini. Selain itu, satu pasangan yang gagal mengemukakan bukti perkahwinan ketika diminta turut ditahan. Wan Jaafar berkata, bagi kes maknyah, semua mereka disiasat di bawah Seksyen 28 Akta 559 Akta Tata Cara Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 yang memperuntukkan denda maksimum RM1,000 dan penjara 14 hari atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Sekian dulu laporan kalender jenayah untuk minggu ini. Jangan lupa ikuti laman web harian Metro dan saluran YouTube di hmetro.com.my serta platform laman sosial harian Metro termasuk HM News Channel bagi mendapatkan laporan berita dan video menarik sepanjang minggu ini. Semuanya hanya di hujung jari anda. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.